Ini aku kena faham betul-betul. Dia macam ni. Dia kalau dia tengok satu dia hukum ni, dia ada dua wajah. Dua wajah. Maksud dua wajah ni dalam Islam ni dia boleh dikatakan Islam ni meletakkan hukum dia dari dua aspek. Satu dia panggil aspek undang-undang, kalau dalam istilah Arab dia panggil qadaan. Qada ni maknanya aspek perundangan. Yang kedua dia panggil aspek dianah. Dianah ni aspek keagamaan. Keagamaan. Jadi kadang-kadang sesuatu itu diterima dari aspek undang-undang, tapi dari aspek agama itu Allah punya hak. Kita tak boleh hukum. Allah yang menentukan diterima tak diterima. Contoh yang mudah lah, katalah Ustazah hutang Noh, kan? Ustazah hutang Noh. Lepas tu Noh dakwa kata Ustazah belum bayar. Ustazah belum bayar. Ustazah kata saya dah bayar. Kan? Jadi sekarang Ustazah boleh Noh dakwa Ustazah kat mahkamah. Noh dakwa Ustazah kat mahkamah. Jadi dan Noh boleh bawa bukti-bukti bahawa Ustazah pernah hutang dan Ustazah tak pernah bayar. Tapi Ustazah pula tak ada bukti. Padahal sebenarnya Ustazah dah bayar tapi tak catat misalnya. Tapi oleh kerana Noh ada bukti kata Ustazah belum bayar tu, jadi maknanya hakim pun kata Ustazah belum bayar dan hakim putuskan Ustazah kena bayar ke Noh sejumlah yang Noh tuntut tu. Jadi dari segi qada tu Noh menang. Itu dipanggil qada tu. Jadi tapi sebenarnya dianahnya, agamanya Ustazah Ustazah tak salah. Jadi yang berdosa lah. Noh berdosa lah sebab ambil walaupun Noh menang kan, dan Ustazah bayar sebab atas perintah mahkamah. Kalau tak bayar mahkamah tangkap, kena penjara ke apa. Ustazah bayar dan Noh ambil duit itu haram walaupun mahkamah yang putuskan Noh menang. Itu dipanggil qadaan. Tapi dianahnya dosa tu tak akan lepas. Tak akan lepas. Senang cakap kat dunia lepas, kat akhirat. Ya, macam itulah. Itu bahasa kita. Dunia lepas, akhirat tak lepas. Tapi dalam aspek perundangan Islam dia panggil qadaan la dianatan. Jadi kes perempuan yang mengandung ni, seorang perempuan ni dia kahwin. Dia kahwin. 1 Januari dia kahwin. 1 Januari dia kahwin. Lepas tu pada 1 Julai dia bersalin. 1 Julai dia bersalin. Okey, jadi daripada tarikh dia kahwin sehingga 1 Julai itu berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Jadi dari segi undang-undangnya, bila dia bersalin selepas 6 bulan daripada tarikh dia nikah, maka undang-undangnya mengatakan anak itu sah anak suami dia. Undang-undang. Tapi dari segi agama itu Allah, kita serah pada Allah. Kita tak haram kita tuduh kamu ni dah mengandung luar nikah, haram. Itu kalau anak tu Haram. Tak boleh. Tak boleh. Selagi suami dia tu tak menafikan, kan? Suami dia tak menafikan bahawa ni bukan anak dia semua, jadi undang-undang terima dan semua orang tak boleh cakap apa-apa. Haram. Haram. Dari segi dia tu sah tak sah di sisi Allah, itu serah pada Allah. Kita tak boleh nak ukit dah. Undang-undang dah cop bahawa itu adalah anak kepada suami dia. Jangan cakap apa-apa. Jangan kata kamu dah berzina ke? Takkanlah dah bersalin 6 bulan. Jangan. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Nak syak nak apa dalam hati itu jangan keluarkan. Kadang-kadang hati ni tak boleh nak kawal kan. Tapi jangan ni mulut. Jangan sekali-kali haram. 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 Ya. Macam 9 dah, tak macam 6 pun. Kan. besok kalau nak tu
perempuan macam mana akan datang itu? Kita jangan soal. Sekarang undang-undang dah kata anak dia sah. Anak dia sah. Itu serah pada Allah. Allah tahu itu dia hamba Allah. Dosa dia pada Allah. Kalau undang-undang Allah dah tetap macam tu, kita serah pada Allah. Bukan kita nak hukum dia, nak bagi syurga kat dia, bagi neraka kat dia, bukan hak kita. Undang-undang Allah dah kata macam tu. Dari mana ambil dalil ni? Dalilnya ialah daripada Quran, di mana dalam satu ayat Allah sebut menyusu 2 tahun. Dalam ayat lain Allah sebut mengandung dan menyusu 30 bulan. Mengandung dan menyusu 30 bulan dalam surah Al-Ahqaf. Jadi maknanya 30 tolak 24, 6. Jadi dari situ ulama ambil kesimpulan tempoh mengandung paling minimum 6 bulan. Sebab daripada 30 tolak 24. Jadi dia ambil daripada kesimpulan daripada firman Allah tu. Jadi kalau dah mengandung 6 bulan dia dah boleh hidup. Jadi kita tak boleh persoalkan. Itu hak Allah, nak hukum dia hak neraka Allah, syurga Allah. Janganlah kita kata kan. Jangan. Kecuali dia mengaku. Kan, dia mengaku depan kita ke apa, kita tak ada kuasa juga nak hukum dia kan. Kalau di mahkamah lainlah kan. Kalau suami pergi bawa isteri kes ke mahkamah, saya tak mengaku anak saya gini kan. Itu urusan mahkamah. Bukan urusan kita. Kita jangan tengok itu sahaja hukum Islam. Kan surah An-Nur ni penuh dengan pengajaran supaya menjauhi zina. In the first place, Kita setiap orang sebagai individu wajib menjauhi zina. Tapi setiap orang sebagai individu juga wajib memelihara mulut daripada menjatuhkan maruah orang. Kan? Kita wajib memelihara kesucian maruah orang. Bukan kerja kita nak hukum dia. Entah dia bertaubat, dia berbakul-bakul. Mana kita tahu? Kan? Allah dah ampunkan dah. Lebih mulia daripada kita yang tak berzina. Kan? Bukan kerja kita. Sebab itu Allah turunkan hukuman yang berat ni kan. 80 kali sebat. Bukan setakat tu saja. Kalau 80 tu sakit kan. Tapi Allah kata tak terima saksi. Selama-lamanya kita ni tak layak jadi saksi. Lagi teruk, tak layak dia saksi. Maknanya apa kehina ni kan. Cakap kita langsung tak laku. Di mahkamah tak laku. Sampai bila-bila tak laku kita cakap apa pun mahkamah tolak. Tak kehina tu. Kan. Lepas tu fasik pula. Ya Allah. Kan. Jadi kita jangan tengok aspek tu. Aspek nak galak tak galak, fahamlah surah An-Nur ni lagi. Kan? Kalau nak tak Islam nak galak, takkanlah awal-awal surah Nur tu bincang pasal orang berzina sebat 100 kali. Itu pun dah menunjukkan betapa kerasnya hukuman orang berzina. Tapi tak bermakna hinanya orang berzina, maka kita senang-senang je nak tuduh orang berzina tanpa saksi. Jadi seimbanglah kan. Seimbang, setiap orang ada tanggungjawab, setiap orang ada amanah. ada cerita kan Ustazah, satu orang perempuan tu tanya Nabi kan tentang dia berzina tu. Ya. Ada cerita. Ya. Cerita apa tu? Cerita tentang orang tu dia berzina. Okey, ya. Dia tanya Nabi, ada cerita kan? Ada. Itu dia pergi mengaku dia berzina dan dia minta supaya dia dibersihkan dengan hukuman. Itu dia sendiri. Tapi orang lain tak boleh heret dia, paksa dia pergi mengaku. Tak boleh. Itu atas kerelaan. Bila dia datang, Nabi panggil keluarga dia, Nabi tanya, apa hal ni? Ada kamu paksa dia? Dia ni siuman ke tidak? Kan? Tak boleh, kita tak boleh orang lain pergi paksa. Kamu kalau tak pergi ngaku, tak kena hukum, masuk neraka, kamu tak boleh. Kan? Bila dia datang, Nabi pun cakap kat dia, kenapalah kamu tak taubat je? Lalu Allah ampunkan kamu. Nabi tak suka pergi dedah keaiban tu depan orang ramai. Nabi tak galakkan.
Bukan Nabi kata siapa yang berzina mari mengaku aku nak hukum. Tak. Tak. Jadi maruah kita, selagi orang tak tahu, kita kalau kita ada insaf, taubat, mohon ampun pada Allah, insya-Allah Allah akan tutup. Kan? Dan kita yang tahu, kalau kita dedahkan satu keaiban orang, Allah dedahkan keaiban kita yang kita pun tak suka. Kan? Jadi maknanya kes mengaku tu bukan menunjukkan Islam menggalakkan orang datang mengaku, tapi nak mengajar kita bahawa pengakuan taubat itu membersihkan dosa bila dah dihukum. Bayangkan lepas tu bila orang kutuk perempuan tu kan, Nabi kata dia dah taubat dah. Dia dah taubat. Kalau taubat dia tu dibahagi kepada 70 orang Madinah, dia boleh bagi lagi. Banyaknya taubat tu kan. Nak bagi seorang sebakul, 70 bakul dah. Kan? Banyaklah tu 70 tu. Dan Arab selalunya kalau sebut 7 tu dia membayangkan banyak. 7 tu kadang-kadang dia kalau kata 7 tu tak semestinya 7 angka tu. Kadang-kadang 7 tu mengandungi makna banyak. Okey ya. Jadi dia lain cerita tentang. Tapi yang ni sebab suami yang dah tuduh isteri, kan. Maknanya dengan sendirinya maknanya dia dah menafikan tu. Okey, kita baca cerita dia. Ni nak start balik ke? Tak payahlah ya, tambung je lah. Nak mula dari awal ke ya Wan ni? Sikit cakap pasal ayat apa. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung ayat ke-6 surah An-Nur. Di mana dalam ayat yang ke-4 dan 5 sebelum ni membincangkan tentang hukuman orang yang menuduh seorang wanita suci berzina, kemudian mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka mereka dikenakan hukuman sebagaimana yang disebutkan, iaitu sebat 80 kali, ditolak kesaksian dan dihukum sebagai orang fasik. Jadi ayat itu umum, tak kira siapa menuduh siapa, sama ada seorang lelaki menuduh wanita asing ataupun dia menuduh isterinya sendiri, dia termasuk dalam ayat yang keempat tu. Jadi ayat yang ke-6 ni pengecualian, khusus sekiranya suami menuduh isteri sendiri. Maka hukumannya berbeza dengan kalau menuduh wanita yang bukan isteri. Jadi ayat ini insya-Allah Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina yarmuna azwajahum, dan orang-orang, maknanya para suami yang menuduh isteri mereka, walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum, dan mereka tidak mempunyai saksi-saksi kecuali diri mereka sendiri, fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin, maka mereka hendaklah bersaksi sebanyak 4 kali bahawa mereka adalah benar. Maknanya suami itu kena bersaksi 4 kali dengan nama Allah. Dia berkata, saya bersaksi dengan nama Allah bahawa saya benar. Dia kena ulang 4 kali lafaz tu. Bukan kata saya bersaksi dengan nama Allah, saya benar 4 kali. Tak, dia kena ulang. Ya? Dia kena ulang. Saya bersaksi dengan nama Allah bahawa saya benar. Saya bersaksi dengan nama Allah bahawa saya benar. Saya bersaksi dengan nama Allah bahawa saya benar, dan saya bersaksi dengan nama Allah bahawa saya benar. Kalau kata bersaksi saja pun tak cukup, mesti sebut dengan nama Allah. Ya, dengan nama Allah. Dan selepas dia ulang 4 kali tu, dia kena berkata wal khamisatu, kali kelima, anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin. Kali kelima, laknat Allah ke atas diri saya sekiranya saya dusta. Maknanya dia sedia kena laknat kalau dia dusta.
Jadi Cakap depan orang ke? mahkamah. Mahkamah. Dan kalau kita baca huraian dia terperinci dalam kitab fiqh, dia kena buat mahkamah tu pun dia kena depan orang, ramai orang kan. Mahkamah tu biar dihadiri oleh orang. Lepas tu kalau masa buku, kitab-kitab tu ditulis, afdalnya kat masjid lepas asar, kan. Dia kata masjid lepas asar. Kalau katakan isteri tu orang bukan Islam, misalnya isteri tu orang Kristian, kan halal kan orang lelaki kahwin dengan orang Nasrani ke Yahudi, buat kat gereja dia. Maknanya dia nak buat ni di tempat yang dia suci di sisi agama. Kan, bukan mahkamah biasa. Masjid tu maknanya tempat suci kita kan. Jadi nak ceritanya nak menimbulkan kegerunan ni, bersumpah laknat apa semua kan di dalam rumah Allah, dalam tempat yang kita kita anggap mulia. Ni maknanya sumpah ni betul-betul ni, bukan main-main ni. Kan kalau kata kena laknat tu, laknat betul ni. Jadi orang yang bersumpah tu orang bersumpah tu kena betul-betul rasa bahawa apa yang dia ucap ni bukan benda main-main. Bukan benda main-main. Okey. Lepas tu bila suami dia bersumpah, maka dia tanya isteri. Dia nak mengaku ke tak mengaku, kan? Kalau dia mengaku, maka dia kena hukumlah. Maknanya sabitlah dia berzina. Tapi dia tak nak mengaku, maka dia kena tolaklah dakwaan tu. Jadi tolak dakwaan dengan cara dia pun bersumpah juga. Tu wa yadra'u anhal azaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kazibin. Maknanya isteri juga kena bersumpah 4 kali juga dengan nama Allah bahawa suaminya dusta. Itu. Maknanya dia berkata saya bersaksi dengan nama Allah bahawa dia dusta. Dia suami dia lah. Dan 4 kali wal khamisata, dan kali kelima dia kena sebut murka Allah ke atas dirinya sekiranya suaminya benar. Itu dipanggil wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Jadi proses ini dipanggil li'an. Jadi walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim, dan Allah akhirkan orang kata segmen li'an ni dengan menyebut walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Maknanya Allah mengingatkan bahawa hukuman ini, ayat-ayat ini adalah datangnya daripada kelebihan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kalau bukan dengan sebab rahmat Allah, kurnia Allah, kemurahan Allah, maka tak ada hukum ni. Kan, maknanya kalau bukan kerana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, maka sama je semua orangnya. Kan, suami nak tuduh isteri bebas apa semua kan. Tapi sekarang ni ada khususnya. Jadi sekarang kita mungkin kita boleh faham kenapa turunnya ayat ini kalau kita dapat hayati sebab turun, ya, sebab turun. Okay, sebab turun ayat ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya lamma nazalat wallazina yarmunal muhsanat, sehingga akhir ayat 4 tu, Ibnu Abbas berkata apabila turun ayat keempat tu wallazina yarmunal muhsanat sehingga akhir, qala Sa'ad bin Ubadah wa huwa sayyidul ansar radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah yang mana penghulu kepada kaum Ansar, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahakaza unzilat ya Rasulullah. Beginikah ayat yang diturunkan wahai Rasulullah? Dia macam pelik. Betul ke ni? Heran kan? Jadi bila dia tanya begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada kaum Ansar, dia kata ya ma'syarul Ansar, ala tasma'una ma yaqulu sayyidukum, wahai orang Ansar semua, kamu dengar tak apa yang dikatakan oleh penghulu kamu tu? Cuba kamu dengar apa dia kata apa tu, ya. Orang Kelantan kata tok ngulu lah, tok ngulu.
Faqalu ya Rasulullah. Mereka jawab, orang asal jawab apa? Dia kata, wahai Rasulullah, la talumhu. Jangan kisah sangatlah dia tu, kan. Orang kata jangan besarkan sangat apa yang dia cakap tu. Sebab apa? Fa innahu rajulun ghayur. Dia ni kata Sa'ad bin Ubadah ni seorang yang sangat cemburu. Sangat cemburu. Wallahi ma tazawwaja imra'atan qattun illa bikran. Dia kata demi Allah, Sa'ad ni dia tak pernah kahwin kecuali anak dara. Kecuali anak dara. Wa ma talaqa imra'atan qattun fajtara'a rajulun minna ayatazawwajaha min shiddati ghairatih. Dan dia kata kalau dicerai seorang perempuan, tak ada seorang pun yang berani kahwin dengan isteri yang diceraikan tu. Kerana dia cemburu sangat. Maknanya perempuan yang dia diceraikan pun dia cemburu lagi. Ini kata kaum dia. Ini orang yang dia diceraikan pun dia masih cemburu sampai orang lain tak berani nak ambil bekas isteri dia. Sa'ad bin Ubadah. Jadi Sa'ad jawab, bela diri, bela diri. Wallahi ya Rasulullah, inni la'alamu innaha lahaq. Dia kata, Rasulullah, demi Allah saya tahu ayat ni benar. Bukanlah dia ragui ayat Quran ni. Dia tahu ini benar. Wa annaha minallah. Dan saya tahu ayat ni daripada Allah. Saya yakin. Walakin ni, tetapi aku peliknya dia kata, walakin ni qad ta'ajjabtu. Tapi apa yang aku rasa pelik, rasa hairan, rasa macam yalah macam mana ya, macam itulah kan, rasa pelik. Dia kata, anni lawajatu lukaan qad tafakhazaha rajulun lam yakul li an uhijahu wala uharriku hatta ati bi arba'ati syuhada. Fa wallahi inni la ati bihim hatta yaqdi hajatah. Jadi yang aku rasa pelik ni, sangsi sikit ni, dia kata kalau sekiranya aku dapati seorang perempuan curang, isteri yang curang, ditiduri oleh seorang lelaki, kan, nampak seorang lelaki meniduri isteri dia yang curang tu. Kemudian dia kata, aku tak boleh nak gertak, aku tak boleh nak buat apa-apa sehingga aku bawa 4 saksi. Jadi dia kata, demi Allah, kalau aku pergi cari 4 saksi, aku datang dan mereka dah selesai. Dia macam mana? Tak heran tu kan? Jadi kes, yalah kalau kata orang lain suku sakak kan, mungkin boleh faham lah kan. Kalau orang lelaki duk tuduh perempuan lain. Tapi sekarang kata suami nampak isteri, kalau dia tak boleh buat apa-apa, nak tunggu ada 4 saksi nak cakap, dia kena tak cakap, ni maruah ni kan, melibatkan anak dia apa semua kan. Jadi itu yang dia rasa pelik tu, kan. Jadi itu persoalan Sa'ad bin Ubadah. Bukan dia meragui firman Allah, bukan dia meragui hukuman yang Allah dah tentukan tu, tapi dia tak boleh faham macam mana nak selesaikan kes ni kalau suami nampak isteri sendiri dan dia tak boleh cakap apa-apa. Kan? Okey. Kata Ibnu Abbas, ya. Ni Ibnu Abbas menceritakan, ya. Qala fama labithu illa yasira. Maka dia kata tak lama kemudian, sekejap, tak tahulah dalam majlis yang sama ke ataupun beberapa hari lepas tu ke, wallahu alam lah. Kan, maknanya mereka tak tinggal kecuali sedikit, sekejap, sebentar tu berapa hari wallahu alam. Tapi maknanya selepas tu, selepas Sa'ad meluahkan kesangsian dia tu, maka datanglah Hilal bin Umayyah. Hatta ja'a Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah ni wahwa ahadus salasah allazi natiba alaihim. Hilal ni salah seorang daripada 3 yang Allah taubat dia. Ada kes di mana 3 orang tak pergi perang Tabuk. 3 orang tak pergi perang Tabuk, tak ada alasan apa-apa.
Kemudian bila Rasulullah balik dari perang tu, mereka mengaku mereka tak ikut bukan sebab apa-apa. Sebab saja tak nak pergi. Jadi lepas tu Rasulullah hukum boikot mereka. Boikot, tak cakap, tak bagi salam, tak jawab salam, tak apa, sampailah akhirnya Allah turunkan ayat mengampunkan mereka 3 orang ni. Jadi salah seorang daripada 3 tu Hilal. Namanya Hilal bin Umayyah. Itu dia kata salah seorang daripada 3 yang diampunkan oleh Allah. Orang lain ini istimewa sebab apa disebut tu? Sebab pengampunan itu daripada Allah secara direct. Allah cakap, aku dah ampunkan 3 orang ni. Kalau orang lain, dia berdosa, dia taubat. Ya kita tahulah Allah tu maha pengampun kan. Tapi tak adalah turun ayat, aku dah ampunkan kamu kan. Jadi ni istimewanya 3 orang ni. Allah turun ayat Quran sampai sekarang kita boleh baca bahawa Allah ampunkan mereka 3 orang ni. Itu istimewa, itu yang sampai disebut. Kat mana-mana, sebut je nama dia orang, dicakap. Keistimewaan tu, mereka dapat keampunan yang langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Hilal ni dia datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a min ardihi isya'an fawajada inda ahlihi rajulan. Jadi dia ni pergi kerja lah. Ya, pergi kerja kat kebun dia. Balik-balik dah malam. Isya dia kata, malam lah, kiranya dia lewat malam. Dan dia dapati ada orang laki-laki bersama isterinya. Ada lelaki bersama isterinya. Jadi dia tengok dengan matanya sendiri, dia dengar dengan telinganya sendiri. Tengok lagi, dengar lagi, tak cukup dengar. Tak cukup je dengar suara lelaki asing tu, tak cukup. Mata pun tengok. Nampak lelaki tu. Jadi dan dia tak gerak apa-apa, dia tak buat apa-apa. Iman dia kepada firman Allah tu. Kan? Ayat ni tak turun lagi, ayat 6 ni. Tak turun lagi. Tapi dia ingat firman Allah ayat 4 tu. Dan dia tak ada saksi kan? Dia seorang tengok. Dia tengok macam mana kuatnya iman dia tu. Kan? Lelaki, ni Arab ni, orang Arab ni, orang Melayu ni. Kan? Kata Arab ni memang terkenal. Dia punya semangat mempertahankan maruah tu sangat tinggi. Itu ciri orang Arab. Dia sangat kuat. Semangat untuk mempertahankan maruah. Jadi kalau tengok macam tu, kalau tak ada iman, dia melompat tu bunuh dua-dua. Orang Arab. Tapi kita tengok macam mana Hilal ni, iman dia begitu tinggi kepada firman Allah. Dia boleh diam, boleh tak buat apa-apa. Nampak? Sebab dia ingat kalau dia tuduh tak ada saksi, kalau dia pergi terekam bunuh, dia kena bunuh. Kan? Kalau dia pergi nak mengadu, dia kena sebat. Tak ada saksi. Jadi dia pun tak buat apa-apa hatta asbaha. Sehingga pagi dia tahan diri dia. Bayangkanlah dia macam mana sakit dada ni kan, menahan ni. Faghada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pagi dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inni ji'tu ahli insya'an fawajadtu indaha rajulan fara'aitu bi'aini wa sami'tu bi'udhudi. Dia pun cakap lah, dia kata dia balik malam dan dia dapati di sisi isterinya seorang lelaki. Dan dia tengok dengan mata sendiri, dengar dengan telinganya sendiri. Maknanya bukan orang cerita ni, bukan khabar angin. Kan, bukan khabar-khabar angin ni. Dengar, tengok sendiri. Kan? Fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ja'a bihi washtadda alaihi wajtama'at alaihi al-ansar. Wa qalu qad ibtulina bima qala Sa'ad bin Ubadah. Al-an yadribu Rasulullah Hilal bin Umayyah wa yabtulu syahadatuhu finnas. Jadi Rasulullah dengar tu, Rasulullah dah susah hati. Kan, dah susah hati. Jadi maknanya Rasul sangat susah hati ni, macam mana nak buat ni kan?
takkan nak hukum hilal ni? Kan nak suruh dia bawa 4 saksi memanglah tak ada. Jadi Rasul sendiri dah rasa sedih. Rasa sedih. Dan berita ni cepat je tersebar kan. Mungkin hilal pun mengadu depan orang semua kan. Jadi orang Ansar pun memang dah tergamam ni, macam mana nak buat. Ni macam satu suasana yang bungkam, yang macam mana nak selesai ni. Jadi orang Ansar cakap apa? Allah, dia kata kita dah diuji dengan apa yang Sa'ad kata hari tu. Sa'ad dah bimbang dah ni kan. Kebimbangan Sa'ad dah berlaku. Ternyata berlaku. Jadi dia kata, sekarang mestilah Rasulullah akan hukum hilal. Kan? Dan dia tak ada saksi. Dia kata, nanti hilal dah nak kena hukum sebab 80. Hilal tak boleh diterima saksinya lagi. Kan? Rujuk kepada ayat 4 tu. Jadi orang Ansar pun dah macam, Allahu Akbar, macam mana ni kan. Dan pada masa yang sama, mereka yakinlah yang hilal tu berkata benar ke sana. Tak kira lah sama ada benar ke tak benar ke. Tapi itulah situasinya. Kan? Itu situasinya. Macam mana nak keluar daripada situasi ni. Kan? Jadi, faqala Hilal. Hilal kata apa? Wallahi inni la arju an yaj'alallahu li minha makhraja. Demi Allah, sesungguhnya aku berharap supaya Allah menjadikan jalan keluar untukku. Maknanya Hilal dia sangat yakin dia benar dan dia yakin Allah mesti tunjuk jalan keluar. Wa qala Hilal, ya Rasulullah, fa inni qad ara mashtadda alaika mimma ji'tu bihi wallahu ya'lamu inni la sadiq. Fa wallahi inna Rasulullah yuridu an ya'mura bi darbihi id anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam al-wahyi. Jadi Hilal dia sangat yakin dia benar dan dia yakin Allah akan bagi jalan keluar. Dan dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, wahai Rasulullah, dia kata, aku tahu Rasulullah susah hati sangat dengan apa yang aku sampaikan ni. Tapi dia kata, demi Allah, saya tahu bahawa saya benar. Saya kena cakap, saya tahu Rasulullah susah hati ni kan. Sebab kes ni memang berat kan. Sebab saya tak ada saksi, Rasulullah kena hukum saya. Tapi kalau Rasulullah tak hukum, maka Rasulullah tak jalankan perintah Allah. Jadi tak ada Rasulullah kena hukum. Tapi nak hukum Rasulullah rasa susah kan. Sebab tak ada bukti hilal ni betul ke salah. Kalau betul dia ni bohong, tak apalah hukum kan. Sekarang buatnya dia tu benar, macam mana? Kan. Jadi dia kata, tapi dia kata dia yakin. Dan dia kata, demi Allah, Rasulullah memang dah nak hukum. Sebab itu hukumannya. Kan? Jadi sebelum hukum Rasulullah melaksanakan hukum, tiba-tiba Allah pun turunkanlah ayat ni. Turunkan ayat yang ke-6 ni. Jadi selesailah kan. Jadi dia turunlah wahyu. Jadi dia kata, wa kana iza unzila alail wahyu urifu zalika fi tarbadi wajhi, yakni fa amsiku anhu hatta farigha minal wahyi. Jadi bila maknanya dalam suasana yang gawat, kalut, susah hati tu, turunlah wahyu. Jadi mereka nampak Rasulullah ni sedang mendapat wahyu tu. Kan? Nampak sedang wahyu tu turun kepada Rasulullah. Macam mereka akan nampak keadaan macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu tu. Mereka tak dengarlah kan. Wahyu ni benda gaib. Jadi semuanya diam. Sehingga selesai wahyu ni dibacakan kepada Rasulullah dan Rasulullah sampai bacakan ayat ni, maka semuanya gembira. Ya, Rasulullah pun bergembira lalu bersabda, absyir ya Hilal. Bergembiralah wahai Hilal, faqad ja'alallahu laka farjan wa makhraja. Sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar kepada kamu. Jadi kekusutan dah terungkap, terlerai. Faqala Hilal, qad kuntu arju zalika min Rabbi azza wa jalla. Sesungguhnya aku memang mengharapkan sedemikian daripada Tuhanku jalla. Jadi kita tengok macam mana ya rapatnya hubungan sahabat dengan Allah. Kan, dia yakin sangat, bila dia yakin dia tu benar dan dia yakin sangat Allah akan tolong dan
terbukti Allah tu turun tolong. Ha? Dia tak bagi tahulah berapa hari apa semua kan. Dia cakap macam itulah, maknanya mungkin masa tu juga kot. Kan? Dia daripada jalan cerita ni nampak seolah-olah masa tu lah, masa tengah duk kan. Dia tak cakap kata esoknya datang ke apa, tak ada kan. Jadi kemungkinan hari yang sama kan. Jadi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan supaya dibawa datang isterinya. Ya. Jadi isterinya datanglah. Datang jumpa Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kedua-duanya, iaitu Hilal dan isterinya, ayat ini dan mengingatkan tentang azab akhirat lebih teruk daripada azab dunia. Jadi maknanya kalau siapa-siapa bohong di antara kamu, maknanya akan tanggunglah azab akhirat nanti. Maka Hilal berkata, "Wallahi ya Rasulullah, laqad sadaqtu 'alaiha." Demi Allah Rasulullah, aku cakap benar tentang isteri dia ni. Jadi maknanya nampak Hilal tu macam tak ragu langsung kan. Asyik duk bersumpah dia benar kan. Jadi tapi isteri dia kata dia bohong. Isteri dia jawab juga. Dia kata dia bohong. Jadi Rasulullah pun berkata, hendaklah kamu li'an antara kamu berdua. La'inu bainahuma. Jadi dikatakan kepada Hilal supaya bersaksi 4 saksi dengan nama Allah bahawa dia benar. Macam ayat itulah. Jadi bila kali yang kelima, maknanya habis 4 kali tu, bila kali kelima qila ya Hilal, qila lahu ya Hilal ittaqillah fa inna azabad dunya ahwan min azabil akhirah. Jadi diperingatkan kepada Hilal, wahai Hilal, takutlah kepada Allah, sesungguhnya azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Maknanya kalau dia habis 4 tu, dia tak laknat tu, dia kira tarik balik lah tuduhan tu. Jadi maknanya ingatlah kalau kamu tak betul, baiklah tarik balik sebelum terlajak yang kelima tu. Kan? Sebab bila dah sebut yang kelima tu, laknat tu tak boleh tarik lah. Betul-betul kena laknat lah. Kan? Dan laknat ni akan berlaku di akhirat. Jadi maknanya kalau tarik balik, malu pun malu dunia. Kan? Kalau tak tarik balik, kalau betul, kalau bohong, maknanya akan dapat laknat di akhirat lagi teruk. Macam tu. Ya. Jadi dan wa inna hadhil mujibah allati tujibu alaikal azab. Dan laknat ini memang benar-benar wajib berlaku ke atas kamu di akhirat nanti. Tak boleh elak dah. Maka Hilal berkata, wallahi la yu'adzibuni Allah 'alaiha kama lam yajludni 'alaiha. Jadi Hilal kata, demi Allah, Allah tidak akan azab aku di akhirat nanti kerana ini, sebagaimana di dunia pun aku dah terlepas daripada kena sebat. Kan? Sebab tadi kan kalau tak turun ayat kan dia dah kena sebat kan 80 kali. Jadi dengan tu ayat ni maknanya Allah dah bebaskan dia daripada sebat. Jadi di dunia ni Allah dah bebaskan dia daripada sebat. InsyaAllah di akhirat pun Allah tak akan azab dia lagi. Sebab dia yakin dia benar kan. Okey. Dia pun bersaksilah kali kelima bahawa laknat Allah ke atas dirinya sekiranya dia dusta. Kemudian disuruh isteri dia lah bersaksi 4 kali dengan nama Allah bahawa Hilal dusta. Maka dia pun berkatalah, isteri dia terus teragak-agak 4 kali bersaksi dengan nama Allah bahawa suaminya dusta. Kemudian kali kelima dikatakan kepadanya, takutlah kepada Allah, sesungguhnya azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Dan yang kelima ini wajib ke atas kamu azab. Kan? Jadi dia kata dia macam teragak-ragak seketika. Dia teragak seketika dan dia kata hampir nak mengaku. Dia teragak-ragak seketika dan macam nampaklah gaya-gaya macam nak mengaku. Kemudian dia berkata, lepas tu, wallahi la afdahu qaumi. Demi Allah saya tak akan malukan kaum saya.
Kan tak akan malu kan dengan dia mengaku berzina, nanti kawan dia dapat malu kan. Lalu dia pun bersaksi yang kelima bahawa murka Allah ke atasnya sekiranya hilal benar. Jadi Rasulullah pun pisahkan mereka berdua dan Rasulullah putuskan bahawa anak tu tak boleh dibankan kepada hilal, dan begitu juga anaknya tak boleh dikutuk lah. Kan maknanya tak boleh nanti lepas ni akan nak kata anak zina ke apa, tak boleh lah kan. Cumanya anak tu tidak dibankan kepada Bilal. Dan Rasulullah putuskan juga bahawa dia tak dapat nafkah, tak dapat tempat tinggal, nafkah tempat tinggal, dan tak dapat nafkah makanan. Maknanya sara hidup lah, tak dapat sara hidup kerana mereka berpisah bukan sebab cerai, bukan sebab kematian, tapi mereka berpisah sebab li'an tadi. Jadi mereka, isteri dia tak dapat hak lah, tak boleh tuntut nafkah tempat tinggal, nafkah sara hidup, tak boleh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meramalkan, ya. Ini Rasulullah je lah yang boleh tahu, kita tak tahu. Jadi Nabi kata, kalaulah anak dia lahir nanti rambut perang, kemudian rambut dia perang dan betis dia kecil, kurus, betis kecil tu, maka dia anak hilal. Kalau dia lahir nanti, dia kata rambut dia macam hitam dan kerinting dan betisnya berisi, ni punggungnya lebar. Rasulullah. Maka dia kata anak dia dengan orang yang hilal tuduh. Rasul kata anaknya, sebab masa tu dia tengah mengandung. Jadi kata kalau anak tu macam ni rupa dia, anak hilal. Kalau macam ni rupa dia, anak dituduh. Dan kemudian dia lepas dia bersalin, keluarlah anak yang rambut hitam kerinting tu dan betis yang besar tu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laulal aiman lakana li walaha syan. Kalaulah tidak kerana sumpah tu, maksud sumpah tu dia dah lepas diri dia kan daripada hukuman. Jadi dia kata nescaya ada urusan antara aku dengan dia. Maknanya macam seolah-olah dah ada bukti, tapi sebab dia dah bersumpah kan, bersumpah tu wa yadra'u anhal azab, sumpah li'an tu maknanya dia dah terelak daripada kena hukuman tu. Tak ada, tak hukum dah. Jadi ada sumpah tu lah. Kerana sumpah tu lah. Tapi ni khusus untuk suami isteri je kan. Sumpah li'an tu lah. Sebab dia dah bersumpah li'an, maka dia dah terlepas lah daripada hukuman tu. Akhirat tu dia dengan Allah lah. Sebab dia dah kutuk diri dia kan, murka Allah. Jadi tapi di akhirnya dia kata qala Ikrimah fakana ba'da zalika amiran ala Misr wa kana yud'a li ummihi wa la yud'a li ab. Dia kata anak tu satu hari lepas tu dia besar, dia jadi gubernur di Mesir. Dan dia memang tak dipanggil bin ayah dia lah, tapi dia panggil bin mak dia. Jadi maknanya orang tahu kan. Tapi nak ceritanya pengajarannya di sini bahawa anak tu tak berdosa dan dia tak ada masalah nak jadi seorang baik, itu kesalahan mak dia kan. Jadi sebab itu Nabi dah pesan jangan tuduh apa-apa kepada anaknya. Siapa yang tuduh anak dia, maka dia kena sebab juga. Ya. Iyalah kalau tak ada, mana ada riwayat ni. Kan? Ni kan riwayat Ibnu Abbas ni. Ya. Tapi orang boleh terima pula anak tu menjadi gubernur. Itulah kata keadilan Islam dan rahmahnya Islam ni. Dia tak hukum orang lain dengan kesalahan orang lain kan. Yang salah tu mak dia, bukan anak dia. Kan? Iaitu dia urusan Allah lah. Dunia dah terlepas lah. Dah terlepas dah. Sebab dia dah sumpah.
Yalah, timpakan musibah pada dia di dunia pun boleh je kan Ustazah? Itu urusan Allah lah. Kan? Tak boleh. Tak boleh. Kita nampak dia sampai apa? Jangan tengok dia beranak macam tu. Ya betul lah kau ni gini-gini. Tak boleh, jangan. Satu Ustazah, katalah dia dapat musibah, dia cakap ni sebab betul lah kau buat itu. Yalah, tak boleh. Tak boleh. Jadi maknanya Islam tu, itu orang kata wasatiyah ni, maknanya letakkan sesuatu pada tempatnya. Yang salah itu salah, yang betul tu betul. Jangan satu salah kita pun habis rangkum. Kan? Yang tak ada kaitan pun, hak dulu-dulu yang tu pun kita pun, dulu aku tahu kau ini kan. Padahal yang dulu tu dia pun dah taubat dah apa. Itulah sebab itu penting menghayati Islam tu kan. Bayangkan kalau semua orang berpegang pada didikan Allah ni dan Rasulullah ni, insya-Allah amanlah dunia. Sebab tu Allah kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kan Allah tak utus nabi kecuali membawa rahmat. Jadi rahmat tu ialah kesejahteraan, kebahagiaan, lapang dada, senang hati. Bila kita betul-betul menghayati apa yang Allah sarankan ni. Kalau kita tinggalkan sikit je, itu dia jadi puncanya kan. Okey, jadi sebenarnya itu satu riwayat tentang kes ni. Tapi ada juga riwayat lain bahawa nama yang menuduh tu bukan Hilal. Tapi dia punya jalan cerita sama. Cumanya nama berbeza. Misalnya dia kata yang tadi cerita tadi yang dibawa oleh Ibnu Katsir daripada Ibnu Abbas apa semua tadi, ini cerita ni dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Tapi ada riwayat lain bahawa nama tu lain. Tapi dalam Bukhari pun sebut juga bila Hilal yang tuduh isterinya dengan, dia sebut lagi nama lelaki tu, Syarik ataupun Syuraik bin Sahma. Jadi tapi ada juga riwayat lain mengatakan bahawa yang menuduh tu nama lain. Apa nama dia? Mana dia? Nama dia Uwaimar. Nama dia Uwaimar. Tapi jalan ceritanya samalah. Okey, jadi pengajaran yang kita dapat ambil di sini bahawa dengan rahmat dan kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala membezakan antara suami yang menuduh isteri dengan lelaki yang menuduh wanita asing. Kerana orang kata dalam keadaan biasa, suami ni tak akan mendedahkan keburukan isteri. Sebab apa? Sebab suami isteri ni macam pakaian antara satu sama lain kan. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Maknanya isteri tu pakaian kamu, pakaian suami, dan suami tu pakaian isteri. Jadi maknanya kalau seorang suami dia dedahkan keaiban isteri, macam dedah keaiban diri sendiri. Jadi kalau bukan kerana dia tengok sendiri, maka susahlah kata suami dalam keadaan biasa kan, keadaan biasa nak cerita keburukan isteri dia. Tapi kalau suami yang jahat tu lain ceritalah
Kan. Kadang dia pula yang duk pergi jual isi tu lain cerita. Maknanya dalam keadaan biasa. Sebab satunya kalau katakan suami ni dia tuduh isteri, dia bukan kesan pada hubungan dia suami isteri tu. Bayangkan kalau dia ada anak-anak kan. Macam mana kalau anak ni dengar bapak duk cakap mak jahat kan. Jadi maknanya apa kesan kejiwaan kepada anak tu? Kan? Sama ada dia benci ayah dia sebab kutuk mak dia, ataupun dia benci mak dia dan ragui, aku ni betul ke anak ayahku ni? Kan? Macam-macam kesan negatif yang timbul dalam keluarga tu. Jadi ini nak membayangkan bahawa Islam sangat-sangat menjaga keutuhan keluarga tu. Jadi kalau ada kes yang sebegini, makna cepat-cepat selesai. Buat li'an je, habislah cerita. Tutuplah kes. Dan yang terlibatnya hanya anak yang itu sahaja. Kan? Yang anak sebelum-sebelum ni jangan kait. Tak boleh nak kait. Tantah tu pun bukan kan. Tak ada. Kan? Tak boleh kait dah. Jadi yang itu sahaja. Anak itu boleh dibinkan dengan ni. Mananya? Yang mana? Kalau isteri mengandung sebab berzina tapi suami dia tak mengaku. Suami dia tak dedahkan yang isteri dia berzina. Anak tu boleh dibinkan dengan suami dia. Dia kalau maknanya kalau suami dia tak tahu ke apa, dia buat senyap ke apa, maknanya orang lain macam mana nak kata kan? Tak ada apalah kesan undang-undangnya kan. Ni dia yang melibatkan kesan undang-undang ni sebab dah berlaku kes mahkamah. Suami dah pergi dakwa dan dah berlaku li'an, mereka dah putus. Itulah kesannya. Kalau mengandung maka tak boleh dibinkan. Tapi kalau suaminya buat senyap je kan, tak ada apa, dia terus bergaul dengan tu, nanti masuk ayat keberapa orang dia reda dengan zina tu, dia pun tanggunglah dosa kan. Itu lain cerita lah. Ini kes ni. Kalau hukum ni terpakai ke kalau pada perempuan yang menuduh suami dia berzina? Sama? Ya. Tak. Tak. Dia lain kes sebab apa? Sebab kalau isteri tuduh suami berzina, dia tak melibatkan keturunan. Sebab dia sebenarnya dia bukan hanya sekadar nak jaga maruah. Tapi dia extend kepada nak memelihara kesucian keturunan tu. Jadi kalau suami dia zina apa, dia tak melibatkan anak mereka kan. Itu maknanya dia, kalau betul lah dia tahu suami dia buat tak betul ke apa, dia ada hak lah nak pergi fasah kat mahkamah kan. Tak nak duduk dengan orang macam ni kan, apa semua tu. Maksud saksi dia tu macam kena empat saksi. Kena. Tak boleh. Dia tak boleh lah maknanya menghebahkan cerita tu sebab dia kena bawa 4 saksi. Sebab ini ayat ni dia turun untuk suami yang tuduh isteri, dia tak boleh kias. Tak boleh. Tak boleh kias. Kalau kes isteri tuduh suami tu, dia tak adalah yang inilah yang sumpah. Tak ada. Ni dia tak boleh bawa lah kes ni kalau dia tak ada saksi. Kalau dia tak suka kan suaminya macam tu, maknanya dia apa yang dia boleh buat, nasihat suami dia, kalau tak dengar juga apa semua yang dia boleh buat, dia minta fasah lah kan. Tapi dia tak boleh lah tuduh-tuduh tu. Sebab dia cakap suami dia berzina dekat mahkamah. tak ada saksi. Dia tak ada saksi, dia jatuh kepada ayat keempat tu lah. Kan.